السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Kita sambung kitab kita Rahiqul Makhtum, kitab sirah kita. Kita berhenti di jilid yang kedua. Kita masuk pada peperangan Uhud, peperangan yang kedua. Jadi pada perjumpaan yang lepas kita sebut bagaimana Yahudi, seorang Yahudi yang bernama Ka'bul Ashraf, yang mana dia yang menimbulkan api pemusuhan. Dia menyemarakkan semangat Quraisy untuk menyerang Madinah kali kedua, kerana Ka'bul Ashraf dicemburu tengok umat Islam menang dalam peperangan Badar. Jadi bila antara sebab dia lah, jadi kafir Quraisy ni pun dia penik semangat untuk menentang Nabi SAW, sebab dia geram dan tak puas hati pasal dia kalah dalam peperangan Badar. Jadi pada bulan Syawal tahun ketiga Hijrah, setelah setahun, lebih kurang setahun perang Badar, maka dia kumpul kekuatan. Bila dia kumpul kekuatan sehingga dia dapat 3,000 tentera. Dia 3,000 tentera yang lengkap dengan 3,000 tentera dan 3,000 unta. Maksud dia semua ada unta seorang sekor. Kemudian tambah lagi dengan 200 tentera berkuda di bawah pimpinan Khalid Al-Walid dengan Ikrimah bin Abu Jahal sebelum masuk Islam. Dua-dua ni handal berkuda, pandai perang, strategi peperangan. Kemudian dan mereka ada lagi 700 tentera lengkap dengan baju besi. 700 lengkap, satu shoot semua, atas bawah dengan topi besi. Sahabat Nabi hanya ada 50 orang aja, yang baju besi 50 orang aja. Kuda tak ada langsung. Tentera berkuda ada yang kata ada, tapi mengikut kebanyakannya kata tak ada. Kalau ada kuda pun dua saja. Kuda Nabi dengan kuda Abu Burdah, dua sahaja. Jadi sahabat Nabi yang pergi perang Uhud 1,000. Jadi mereka ni ramai lah, daripada 3,000 tentera. Dan mereka dah mula bergerak nak menyerang kota Madinah. Baik, jadi kita sambung. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid dar, yang kata pengarang, persiapan orang-orang Muslim untuk menghadapi segala kemungkinan. Jadi saya sebut dah, bila mereka bergerak nak pergi serang Nabi SAW di kota Madinah, maka pak saudara Nabi yang belum masuk Islam, yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib, Abbas bagi tahu Nabi, kata Quraisy telah bergerak dengan kekuatan yang besar untuk menyerang kota Madinah. Jadi bila sampai pada Nabi SAW, maka Nabi buat persiapan macam mana nak hadapi tentera yang lengkap dan kuat. Baik, persiapan orang-orang Muslim untuk menghadapi segala kemungkinan. Serentak itu juga Madinah berada dalam keadaan siap sedia. Bila dengar musuh dah bergerak datang, maka semua pakat standby. Tidak seorang pun lepas daripada senjata masing-masing. Semua sahabat Nabi ada senjata masing-masing. Tidak seorang pun lepas, sekalipun sedang sembahyang, waktu sembahyang pun semua dah standby. Sebab apa? Bila-bila masa musuh dah dekat dah. Memang Uhud tu tak jauh dengan Madinah. Baik, kemudian mereka tetap dalam keadaan siap sedia untuk menghadapi segala kemungkinan yang bakal terjadi. Dalam keadaan seperti itu, sekumpulan Ansar yang terdiri daripada Sa'ad bin Mu'az, Usaid bin Hudair dan Sa'ad bin Ubadah ditugaskan untuk menjaga keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka selalu berada dekat pintu rumah Nabi SAW. 3 orang. 3 orang ni memang duk jaga Nabi. 3-3 ni Ansar. Yang pertama Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ni kita tahulah, seorang yang Nabi bersabda, ihtazza arsyur rahman limauti Sa'ad ibn Mu'az, bergoncang arasy Allah kerana kematian dia. Sa'ad bin Mu'az ni dia meninggal, arasy bergoncang. Sa'ad bin Mu'az dia masuk Islam umur 31.
Dia meninggal umur 36, 6 tahun saja dalam Islam. Tapi dia mati Arash bergoncang. Arash boleh bergoncang. Arash ni besar tuan-tuan. Bumi ni kecil je. Bumi ni kecil. Kita ni tuan-tuan, langit kita tak tahu apa batasan dia tuan-tuan, sangat luas. Antara kita dengan matahari pun 150 juta kilometer. Kita dengan matahari tu 150 juta kilometer. Kita tak tahu batasan tepi langit tuan-tuan, luas sangat. Sebab tu langit dia tak guna kilometer, dia guna cahaya. Kalau kita dengan matahari disebut 8 minit cahaya. Maksudnya cahaya bergerak 8 minit, sama dengan 150 juta kilometer. Dan planet yang paling jauh kita boleh cerap galaksi apa? ZN-G11. Dia dengan kita jarak dia 13 bilion tahun cahaya. 13 bilion tahun cahaya ni makna dia apa? Cahaya dia sampai kat kita setelah 13 bilion tahun. 13 bilion tahun cahaya tu bergerak baru kita nampak. Jadi berapa kilometer tak boleh nak sebut dah tuan-tuan. 8 minit saja pun dah 150 juta kilometer. Ini 13 bilion tahun. 13 bilion tahun. Luas dia tuan-tuan, luas. Luas tuan-tuan. Baru ni kita semua terkejut dengan kapal selam yang tenggelam tu kan. Titan yang tenggelam. Memang tak tahulah. Ada yang kata konspirasi, saya tak tahu depa nak lari daripada hutang ke apa ke. Boleh jadi kan, sebab dalam tu memang tak jumpa dah. Wallahu alam, saya tak tahulah. Macam-macam lah. Ada 2 orang Islam kan. Tapi nak kata lari pada hutang pun mustahil. Depa ni kaya tuan-tuan. Billionaire, ada 2 orang Islam kan. Billionaire, orang Pakistan dengan anak dia umur 19 tahun. Naik kapal tu memang hancur lah tuan-tuan. Kapal tu pun dia punya dinding 12 kaki. Bukan 2 kaki tebal dia, besi dia. Dia bukan meletup, dia bukan eksplosif, implosif. Eksplosif macam ni, dia meletup ke dalam. Dia meletup ke dalam. Memang mayat tu saya tak tahu, besi macam tu hempap kita ke dalam. Kalau betul dia ada, depa ada dalam tu tak tahu. Tapi memang confirm lah dah jumpa bangkai dia kan. Nak cerita luas tak luas, nak cerita laut tu luas tak luas. Laut tuan-tuan tak sampai 10%. Ada yang kata 5% saja yang kita dapat kesan apa? Permukaan laut 5% saja. Kebanyakan laut dalam dia 4.2 km. Kebanyakan laut dia punya dalam. Titanic dia apa? 3.8 km. Jauh tu, 3.8 km dalam. Duduk di bawah 3.8 km. Kebanyakan laut dalam dia 4.2. Yang paling dalam Mariana Trench di mana? Filipina. Itu lebih kurang 11 kilo lebih kurang. Itu yang paling dalam. Jadi permukaan laut ni, banyak lagi hidupan laut yang duduk di lautan dalam tu kita tak tahu. Banyak lagi. Dan baru 5% saja. Boleh jadi ada sotong besar, boleh jadi tuan-tuan, siapa tahu. Dan banyak binatang pun dia, kapal selam Amerika pun dia tak sampai 1 km pun boleh selam. Yang paling hebat nuklear kan, dia tak sampai dalam 300 meter dalam bawah. Kebanyakan kapal selam lah tak cecah satu pun. Ni dia pun nak turun ke dalam tuan-tuan. Jadi nak cerita betapa luasnya alam ni lah tuan-tuan. Saya nak ceritanya bukan apa, laut luas, angkasa lagi luas. Tapi bila dibandingkan dengan kursi, wasi'a kursiyuhu samawati wal ard, kursi Allah meliputi langit dan bumi. Kursi lagi luas. Sehingga Nabi sebut langit dan bumi yang saya kata 13 bilion tu, yang galaksi tu, semua sekali dibandingkan dengan kursi macam cincin tengah padang pasir. Tak cincin tengah padang pasir, tuan-tuan pergi jalan dalam berapa kaki, nanti tuan-tuan main, tuan-tuan tak nampak pasir susah, luas. Tuan-tuan cari mana cincin tadi, luas sangat. Cincin tu langit dan bumi, padang pasir tu kursi. Luas hanya kursi tu. Kursi dibandingkan dengan arash, kursi itu macam cincin letak atas padang pasir tu arash. Arash tu bergoncang kerana matinya Sa'ad bin Mu'az. Hebatlah tuan-tuan orang dia ni, Sa'ad bin Mu'az. Puncanya bukan pasal Sa'ad bin Mu'az ni orang yang apa? Dia betul-betul berjuang di jalan Allah lah. Orang yang betul-betul berjuang sungguh. Sebab lepas perang Khandaq dia meninggal tahun 5 Hijrah. Masa perang Khandaq tu dia kena panah, kena dekat nadi dia, darah keluar banyak. Jadi dia tengah sakit tu, berubat, darah tak berhenti keluar. Bila dah habis perang Khandaq,
Dia duduk doa masa tengah sakit. Doa, dia kata, ya Allah, kalau masih lagi berbaki perang ni, panjangkanlah usia dia nak lawan Quraisy. Tapi kalaulah perang Khandaq ni dah habis, matikanlah aku kerana luka ni, supaya aku dapat syahid. Dia minta kepada Allah. Tapi bila habis perang Khandaq, ketika inilah Nabi dah letak baju perang lah. Jibril bagi tahu tu ada lagi pengkhianat daripada dalam, yakni Yahudi Quraizah. Maka Yahudi Quraizah ni, dia dulu member baik dengan apa? Dia baik dengan Sa'ad bin Mu'az. Dia baik. Dulu dia memang member baik. Bani Quraizah dengan Aus ni member baik. Jadi bila depa ni khianat, maka Nabi dengan sahabat Nabi pergi kepung pula Bani Quraizah. Dan Bani Quraizah sepakat nak berdamai, tapi dia minta seorang yang menjadi penghukum. Maka dia pilih Sa'ad bin Mu'az. Jadi Yahudi ingat Sa'ad bin Mu'az ni nak menjebelahi depa lah. Pasal apa? Sebab dulu zaman jahiliah depa baik. Masa Aus perang dengan Khazraj, Bani Quraizah tolong Aus. Tapi Sa'ad bin Mu'az ni tegah orang ni. Tegah. Dia jenis bukan orang malu Allah. Ada orang kadang malu. Dulu dia pernah buat baik malu lah. Tidak lah. Ada orang jenis tak ada prinsip. Orang buat baik sikit lebih tengkuk lah. Hilang prinsip. Sa'ad bin Mu'az tu bukan lagu tu. Walaupun Yahudi berharap pada dia supaya dia berhukum dengan apa? Menjelahi mereka lah. Tapi Sa'ad bin Mu'az buat keputusan. Disebabkan mereka dah khianat, mereka mengancam ke selatan Madinah, mereka merontak daripada dalam, Quraisy serang pada luar. Maka Sa'ad bin Mu'az buat keputusan, semua pemuda-pemuda Bani Quraizah semua dibunuh. Semua yang memberontak semua dibunuh. Yang perempuan tak dibunuh, tapi ditawan. Bila dia buat keputusan lagu tu, tegah, walaupun dulu dia member baik dengan Bani Quraizah. Maka Nabi sebut, apa yang Sa'ad bin Mu'az putuskan, begitulah hukumnya di langit, begitulah kehendak Allah. Baik, kemudian lepas habis tu dia pun meninggal dunia. Kerana diri dia yang tegah tuan-tuan dengan prinsip perjuangan dia, maka bila dia meninggal dunia, maka bergoncang arasy kerana kematian dia, Sa'ad bin Mu'az. Sebab tu Abu Sa'id Al-Khudri, dia yang gali kubur untuk Sa'ad bin Mu'az ni. Masa dia gali kubur tu, tiap kali dia gali kubur, satu lapis bau kasturi, selapis lagi bau kasturi, selapis lagi bau kasturi. Orang yang prinsip agama dia tak luntur lah tuan-tuan. Sa'ad bin Mu'az. Baik, kemudian yang kita cemburu bukan apa, 6 tahun je dalam Islam, 31 meninggal umur 37, tapi boleh bergoncang arasy dengan kematian dia. Dan lagi satu, masa dia meninggal tuan-tuan, Nabi cepat-cepat. Sebab Nabi kata risau, takut kita terlewat macam mana Hanzalah. Ingat Hanzalah yang dalam perang apa? Perang Uhud. Yang mana dia bersama dengan isteri dia, dengar apa Nabi dengan para sahabat kalah di medan Uhud. Kan ni perang ni, Hanzalah kan pergi dalam keadaan berjunub. Dia berjunub lagi, tak ada mandi wajib, pergi perang, dan dia syahid. Tengok-tengok basah, malaikat mandikan jenazah dia. Maka Nabi SAW risau, kok nanti Sa'ad bin Mu'az lambat, malaikat bagi mandi jenazah dia. Nabi cepat-cepat. Dikatakan 70,000 malaikat yang menyambut roh Sa'ad bin Mu'az. Baik, ni Sa'ad bin Mu'az. Yang kedua, Usaid bin Hudair. Yang ni pun dia ada hubungan tuan-tuan, sama daripada Bani Ashhal, dua-dua ni. Usaid bin Hudair, sahabat Nabi yang terkenal dengan baca Quran sedap. Baca Quran sedap. Nabi kata, ya Usaid iqra, wahai Usaid bacalah Quran. Faqad utita mizmaran min mazamir ali Daud alaihi salam. Engkau telah diberi satu seruling daripada seruling-seruling keluarga Daud, yakni suara sedap. Jadi dia baca belagu sedap, Nabi suruh dia baca Quran. Usaid bin Hudair. Itu yang saya pernah sebut kat tuan-tuan, yang dia baca malam-malam tu, yang malaikat nak dengar bacaan dia. Dia baca Quran waktu malam di belakang rumah dia, dengan anak dia tengah tidur, nama Yahya, tidur di samping dia. Lepas tu ada kuda dia yang dia tambat. Dia baca surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladziina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tengah dia baca ni, kuda dia meronta-ronta. Usaid bin Hudair meronta-ronta. Bila dia berhenti baca, kuda tu pun diam. Bila dia sambung baca, kuda tu meronta-ronta, lari, berpusing-pusing, sampai hampir putus tali tu. Baca sampailah sekali dia berhenti dekat ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika muflihun. Kuda dia meronta kuat sangat sampai dia risau kok kuda tu terpijak anak dia yang tidur. Maka bila dia tengok ke atas, nampak langit yang berputar, awan yang bentuk macam payung. Bentuk macam payung tergantung di langit. Tapi awan ni dia bukan awan biasa, dia bersinar-sinar, dia berkilat.
Awan tu dia bercahaya, bukan awan gelap, awan bercahaya. Terang langit, awan tu bercahaya. Bersinar dia tengok. Kemudian dia tengok awan tu bergerak naik ke langit dan hilang. Maka esok dia bagi tahu kepada Nabi SAW. Maka Nabi kata, itulah kuda tu terkejut bukan apa, pasal dia nampak awan tu yang macam nak turun. Nabi SAW kata, itulah para malaikat yang nak mendengar bacaanmu. Kalau Usaid bin Hudayr tak berhenti baca, lagi besar awan tu, maka semua orang pakat nampak betapa besarnya awan di atas langit. Baik, kemudian itu Usaid bin Hudayr. Dan Sa'ad bin Ubadah daripada suku Khazraj, sahabat Nabi yang sangat pemurah. Waktu sahabat Nabi berhijrah ke Madinah, orang Ansar ambil biasanya 2 orang, 3 orang Muhajirin jadi tetamu di rumah. Tapi Sa'ad bin Ubadah dia ambil 80 orang. 80 orang Muhajirin yang ditanggung oleh Sa'ad bin Ubadah. Baik, kemudian setiap pintu gerbang Madinah pasti ada sekumpulan penjaga kerana khawatir musuh menyerang secara tiba-tiba. Ada pula sekumpulan orang-orang Muslim yang bertugas mengintip setiap gerakan musuh. Mereka berlega-lega di setiap jalan yang boleh dilalui oleh orang musyrik untuk menyerang orang Muslim. Nabi hantar mata-mata pengintip, tengok bagaimana dia punya musuh punya perancangan. Kemudian tentera Quraisy tiba di pinggir Madinah. Pasukan Mekah meneruskan perjalanan mengambil jalan utama ke arah barat menuju Madinah. Setiba di Abwa. Abwa ni kat mana? Tempat mak Nabi SAW wafat. Kita ingat waktu umur Nabi 6 tahun kan, masa umur Nabi 6 tahun, mak Nabi Aminah rindu dengan suami dia. Sebab ayah Nabi meninggal di mana? Kota Madinah. Jadi ayah Nabi kubur di Madinah tu. Jadi walaupun dah 6 tahun, isteri dia Aminah ni rindu pada suami dia. Dia pergi kan, dia dengan Ummu Aiman Barakah Habsyiah dan Nabi Muhammad umur 6 tahun pergi perjalanan 500 km tuan-tuan, padang pasir untuk ziarah makam rindu pada suami, nak ziarah makam Itu biasanya orang perempuan ni dia ramai orang perempuan suami meninggal dia tak kahwin lah. Memang tapi biasanya orang lelaki kalau suami isteri meninggal dia kahwin lain lah biasanya lah. Kadang-kadang duk ada pun nak kahwin lain tuan-tuan, ada. Tapi orang perempuan biasanya kalau dia dah sayang seorang tu, dia sayang lah satu-satunya lah. Baik, jadi tuan-tuan, dia pergi ke Madinah, dah pergi ziarah masa patah balik kan. Mak Nabi SAW sakit di Abwa, meninggal di Abwa. Jadi sampai di Abwa ni lah. Dan Abwa ni dia dekat, dia antara Mekah dengan Madinah, tapi dia lebih dekat dengan Madinah. Dia ke Madinah. Hindun binti Utbah, isteri Abu Sufyan, menyarankan supaya menggali kubur untuk Rasulullah SAW. Hindun ni benci sungguh tapi Hindun ni masuk Islam kemudian. Tapi sebelum masuk Islam ni dia musuh sungguh belum dapat hidayah tuan-tuan. Kita bentar ramai tuan-tuan yang betul sebelum masuk Islam cukup memusuhi tuan-tuan. Tapi dah masuk Islam, bila kebenar iman tu masuk dalam hati, macam Sayyidina Umar, macam Ikrimah bin Abu Sufyan, adik Abu Jahal, seorang adik Abu Jahal yang masuk Islam dengan Ikrimah. Sama juga Khalid Al-Walid menentang Islam, Abu Sufyan, dia masuk Islam tuan-tuan, iman masuk dalam hati dia. Jadi Hindun binti Utbah ni benci, sebelum dia masuk Islam benci sungguh, pasal dalam perang Badar ayah dia meninggal, Utbah dibunuh oleh Hamzah. Syaibah, pak saudara dia, dibunuh oleh saya lupa nama sahabat Nabi, Abu Ubaidah bunuh. Kemudian yang ketiga adik abang ni yang nama Al-Walid bin Utbah juga mati terkorban, dibunuh oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an. Baik, kemudian cadangan itu telah ditolak oleh mereka yang lain. Dia pun tak setuju lah. Dia pun tak setuju gali kubur. Tapi tuan-tuan ingat, Hindu ni dia masuk Islam kemudian, walaupun dia menentang masuk Islam. Dan ingat saya sebut kat tuan-tuan dulu ni, Nabi doakan laknat. Nabi doa laknat dalam semayang kunut, doa kunut. 3 orang kan, Safwan bin Umayyah, kemudian Abu Jahal, Amr bin Hisham, seorang lagi Suhaib bin Amr. Nabi doa dalam doa semayang kunut, jahat sangat. Allahumma la'an Amr bin Hisham, ya Allah laknat dah kepada Abu Jahal, Amr bin Hisham. Allahumma la'an Safwan bin Umayyah, yakni anak Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ni tu yang mati dalam perang Badar tu, yang duk siksa Bilal tu, anak dia. Safwan bin Umayyah, ya Allah laknat dah Safwan bin Umayyah, jahat sangat. Dia duk banyak menghasut orang menentang Islam.
Allahumma la'an Suhaib bin Amr, ya Allah laknatlah Suhaib bin Amr. Nabi selalu doa kerana 3 orang ni jahat. Padanlah kena doa. Tapi turun ayat Quran, Allah Ta'ala sebut laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Wahai Muhammad, urusan mereka bukan urusan kamu. 3 orang tu bukan urusan kamu. Boleh jadi Allah ampunkan mereka nanti, boleh jadi Allah Ta'ala azabkan mereka. Dan betul tu, Abu Jahal Allah Ta'ala azab mati perang Badar. Safwan bin Umayyah masuk Islam, jadi pejuang Islam. Suhaib bin Amr masuk Islam, menjadi pejuang Islam. Allah lebih mengetahui, tuan-tuan. Baik, jadi sama Hindu bin Utbah, dia masuk Islam waktu pembukaan kota Mekah, hari yang kedua, tuan-tuan. Hindu Utbah masuk Islam, Abu Sufyan masuk Islam dulu, bini dia masuk kemudian. Sebab Nabi dah sebut dah antara orang yang boleh dibunuh. Masa waktu Nabi nak tawan kota Mekah, Nabi sebut antara yang boleh dibunuh Hindu ni. Kalau jumpa tak perlu tanya, bunuh. Sebab dia dah bunuh Hamzah. Dia Hamzah di upah Wahsy. Termasuk juga antara orang yang boleh dibunuh terus, siapa dia? Ikrimah, anak Abu Jahal. Jumpa, bunuh. Siapa lagi boleh? Suhaib bin Amr. Yang ni pun sama. Yang ni jumpa tak payah sembang banyak, bunuh. Nabi suruh bunuh kalau jumpa. Tapi takdir Allah, tuan-tuan. Allah lebih mengetahui, tuan-tuan. Yang gaib, alimul ghaibi wasyahadah. Allah Ta'ala yang tahu yang gaib dan yang nyata. Rupa-rupanya Ikrimah masuk Islam, berjuang Islam yang handal lagi, syahid di medan Yarmouk. Khalid Walid memang masuk Islam awal lagi. Baik, kemudian Hindu juga masuk Islam, Suhaib juga masuk Islam. Baik, kemudian Safwan bin Umayyah juga masuk Islam. Baik, kemudian dan Hindun bintu Utbah ni, lepas dia masuk Islam pada tahun 8 Hijrah tu, dia ikut banyak peperangan sehingga kan dalam peperangan Yarmouk yang saya sebut, peperangan yang Khalid Al-Walid hampir kalah. Perang Yarmouk ni hampir kalah. Sebab Rom lawan dengan Rom masa perang Yarmouk dia lawan habis-habisan, all out. Dan Rom dia tak lari langsung, dia ikat rantai, dia rantai badan. Sebab bila lari kan jadi lemah, bila lari musuh boleh potong kita ke belakang. Jadi Rom ditambak dengan rantai supaya jangan ada tentera ada yang lari dengan barang kelengkapan. Jadi bila perang Yarmouk ni hampir kalah. Masa perang Yarmouk Hindu ni ada. Hindu bin Utbah dia baca syair yang dia baca dalam perang Uhud ni nak menaikkan semangat kafir Quraisy lawan Nabi. Syair yang sama diguna naikkan semangat tentera Islam lawan dengan Rom. Sampai bila dia duk syair, dia duk main kompang supaya tentera Islam jangan lari. Sampai bila duk perang tu, bila Rom terlalu kuat, ramai Rom duk ada dalam 400,000 ke, lebih 200,000 lah. Tentera Islam tak sampai 100. Rom sangat ramai. Bila tentera Islam mundur ke belakang, kena asak hebat, maka dia akan syair supaya jangan mundur lawan. Baik, kemudian dan dia meninggal pada zaman Sayyidina Umar. Hindu bin Utbah meninggal zaman Sayyidina Umar radhiyallahu an. Cadangan itu ditolak. Kali ini mereka lebih bersikap berhati-hati bagi mengelakkan natijah yang harus dihadapi jika mereka berbuat seperti itu. Dia pun tak berani dia tak berani. Kemudian maka mereka pun meneruskan perjalanan hingga hampir tiba di Madinah. Mereka melalui Wadil Aqiq lalu membelok ke arah kanan hingga berhampiran bukit Uhud, di Uhud. Di satu tempat yang disebut Ainain di sebelah utara Madinah. Kemudian pada hari Jumaat 6 Syawal 3 Hijrah, tentera Quraisy menetapkan untuk menjadikan tempat itu sebagai benteng pertahanan mereka. Mereka dah ada dekat dengan Madinah dah. Dekat-dekat dah di Uhud. Uhud ni tak jauh dengan Madinah. Mereka jadikan Uhud sebagai benteng mereka. Mengadakan mesyuarat untuk menetapkan strategi. Nabi bincang. Walaupun Nabi pimpin, Allah Taala sebut wa amruhum syura bainahum. Yani keputusan itu Nabi bila nak putus kena mesyuarat bersama dengan orang Islam. Itulah disebut sebagai politik. Politik itu apa, tuan-tuan? Politik adalah cara membuat keputusan oleh sesuatu kumpulan. Politik Kalau di luar kita panggil macam negara kan. Negara bila tak kira lah menteri ke kabinet ke apa ke, dia bincang nak buat apa-apa keputusan. Politik dia tu. Kalau negeri kalau masjid lah. Masjid bincang kan, macam tuan-tuan ni dah naik kemah lah apa ke, tuan-tuan bincang nak buat satu keputusan. Itu politik lah. Pendek kata, bila kita duduk berkumpulan dan kita berbincang nak buat keputusan, itulah politik. Dan politik ni tak boleh lari pada manusia, tuan-tuan, tak boleh lari.
kok mana pun dalam apa-apa sudut kita hidup dalam masyarakat, politik tu ada. Saya dulu di universiti tuan-tuan, saya rajin ikut jemaah tabligh. Ialah pada kita tak buat apa-apa kan, depa keluar 3 hari kan seronok, keluar 3 hari makan dalam talam, cara tidur Nabi kan seronok ikut depa. Pada kita tak buat apa-apa kita ikut depa. Cuma dalam saya ikut tu saya jumpa lah beberapa orang yang agak ekstrim sikit lah, sehingga dia sebut kat saya segala politik ni, semua parti politik, semua parti politik ni semuanya teruk, semuanya teruk, semuanya busuk, dia kutuk semua lah. Dan malah masa saya ikut tu pun saya tanya tak mengundi ke, saya tanya kat dia kata kami tak mengundi. Jadi masa mengundi buat mana, dia semua pergi lepak kat dia punya markas, ramai-ramai duduk situ. Saya tengok yang ni macam tak kena lah tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkanlah tuan-tuan, kalau semua orang Islam buat lagu tu, semua Islam buat lagu tu, non Muslim semua mengundi, kita semua tak mengundi, apa jadi dengan negara kita? Dan kita pun tengok tabligh ini dia sangat kuat di India. Tapi bagaimana umat Islam di India? Ditindas macam mana? Bagaimana? Jadi tuan-tuan, dan takdir Allah tuan-tuan, tak apalah. Walaupun saya nampak jemaah tabligh banyak baik dia, cuma isu tu saya tak setuju lah. Lagi satu, sebagai rakyat Malaysia pun bila tuan-tuan tak mengundi, sebenarnya tuan-tuan bukanlah rakyat Malaysia yang baik sebenarnya. Rakyat Malaysia yang baik adalah rakyat Malaysia yang mengundi. Tuan-tuan undilah mana-mana parti yang tuan-tuan tahu boleh jaga agama, bangsa dan negara, boleh bawa kebaikan. Jangan tak mengundi. Kalau tak mengundi ni memang tak ada tanggungjawab tuan-tuan. Satu masyarakat yang tak bertanggungjawab. Baik, tak apalah. Dipendekkan cerita tuan-tuan. Dipendekkan cerita. Jemaah tabligh lah ni pecah dua. Kerana politik. Mana boleh lari dari politik? Dulu jemaah tabligh dia dipimpin oleh hadraji. Dia ada 5 hadraji. Ada Maulana 5 ke 4, itulah 5 ni lah yang kontrol semua jemaah tabligh seluruh dunia. Dia meninggal seorang-seorang, meninggal, tinggal seorang. Bila tinggal seorang, maka dia pun tak setujulah jemaah tabligh dipimpin oleh seorang. Dia takut kuasa mutlak. Selama ini tabligh dikontrol oleh 5 Maulana yang bincang hadraji ni. Tinggallah Maulana Sa'ad. Maka satu puak dia walak kepada Maulana Sa'ad. Satu puak lagi dia panggil Syura Alami. Syura Alami dia tak mau Maulana Sa'ad. Dia mesti syura, mesti ada 5 pemimpin, bukan seorang. Dan dia anggap Maulana Sa'ad telah mengangkat diri dia menjadi pemimpin. Tuan-tuan boleh tengok video di India macam mana tim Maulana Sa'ad menyerang tim Syura Alami seorang, dan ada yang mati pun, sampai ada yang mati. Tak ceritanya tuan-tuan, bila kita duduk beramai-ramai kita nak buat keputusan, itulah politik sebenarnya. Memang kita tak boleh lari. Kalau kita tak pandai nak urus, memang jadi isu lah. Jadi sampai sekarang tuan-tuan, sampai sekarang kawan saya ada seorang kuat tabligh keluar 4 bulan dia sebut ada masjid-masjid surau yang geng Syura Alami pegang, dia tak bagi geng Maulana Sa'ad masuk. Tapi kawan saya tu dia Maulana Sa'ad lah. Bila geng-geng tu tak ada orang nak berterjemah, panggil dia jugalah. Tapi kalau di belah barat tu katanya banyak Syura Alami. Kalau si Petaling Maulana Sa'ad. Kalau Melaka, Johor, banyak Prof Nasuha, mungkin tuan-tuan tak kenal dia, ada orang kuat. Syura Alami, katanya dia pun dah keluar. Saya pun pernah keluar 3 hari dengan dia dulu. Tapi nak ceritanya tuan-tuan, bila sebut politik, cara membuat keputusan oleh sesuatu kumpulan. Begitu tuan-tuan. Dan dah tak lepas lari daripada manusia lah tuan-tuan. Baik, kemudian jadi Nabi bincang dan Allah Ta'ala suruh wa amruhum syura bainahum. Semua urusan Nabi suruh, Allah Ta'ala suruh Nabi berbincang dengan para sahabat. Maklumat tentang pergerakan tentera Quraisy sentiasa disampaikan oleh pengintip Rasulullah SAW dari semasa ke semasa, hinggalah kepada penetapan benteng pertahanan tentera Quraisy. Pada masa itulah Rasulullah SAW mengadakan majlis mesyuarat tentera untuk bincangkan pendapat dan menetapkan langkah yang perlu diambil. Nabi berbincang, panggil sahabat bincang. Walaupun Nabi ada pandangan Nabi sendiri, tapi Nabi bincang nak dapat yang terbaik. Kemudian dalam kesempatan itu baginda menceritakan mimpi yang dialaminya. Nabi mimpi, Nabi cerita dalam kesempatan, Nabi cerita apa yang Nabi nampak dalam mimpi Nabi SAW. Baik, baginda bersabda, demi Allah, aku telah bermimpi yang baik. Nabi mimpi. Baik, dalam mimpi itu aku lihat beberapa ekor lembu yang disembelih. Ada lembu yang disembelih. Mimpi ni saya sebut kat tuan-tuan dulu kan, dia ada 3. Pertama, adrasu ahlam.
Adrasu ahlam ni mainan tidur, mimpi yang tak ada makna. Mimpi macam kita fikir nak apa, nak pergi, kita nak pergi Cameron Highland, duk fikir-fikir malam tu mimpi pergi. Kita belajar motor, punya semangat sampai terbawa dalam mimpi. Banyak mimpi tu. Ini adrasu ahlam, mimpi yang tak ada makna, mimpi yang sia-sia. Dan mimpi ni dia selalunya tuan-tuan tak ingat. Kalau tuan-tuan bangun dan tuan-tuan tak ingat malam mimpi apa, biasanya mimpi tu mimpi yang memang tak ada makna. Mimpi yang sia-sia, kosong tuan-tuan. Dan mimpi tu serabut. Saat tuan-tuan ada dekat Semangui, nanti terlepas dekat Afrika pula, nanti tiba duduk atas pokok pula. Itu mimpi yang jiwa kita macam itulah. Bawaan mimpi, bawaan tuan-tuan. Bawaan siang yang kita fikir apa, kita terbawa dalam mimpi. Ini mimpi paling banyak berlaku. Yang kedua, busyra minallah, mimpi yang ada makna. Apa pun mimpi yang ada makna, khabar gembira daripada Allah. Mimpi ni biasanya tuan-tuan bangun dan tuan-tuan mimpi tu dilekat kat ingatan tuan-tuan. Dan tuan-tuan terfikir, apa makna mimpi tu gitu. Biasanya dia ada makna. Tapi masalahnya bukan semua orang yang mampu tafsir mimpi. Tak semua. Kalau umat Nabi SAW yang terkenal mampu tafsir, seorang ulama nama dia Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in dulu. Banyak mimpi kita dan kita tak mampu nak tafsir tentang mimpi tu. Baik, itu yang ke busyra minallah. Yang ketiga, selalu kita jumpa juga takhwifus syayatin, syaitan menakut-nakutkan kita. Kalau tuan-tuan mimpi jin, biasanya betul lah tu. Kalau tuan-tuan mimpi hantu tumai, dia beritahu pokok sawit tepi rumah ni aku punya, jangan tebang. Biasanya betul tuan-tuan. Betul itu, bukan tipu, tu memang betul. Tuan-tuan pergilah cari ustaz berubat. Duk mimpi binatang berbisa ke, orang perempuan mimpi bawa anak kan. Itu takut. Kalau ustaz-ustaz pandai lah perubatan ni. Kalau orang perempuan selalu mimpi budak-budak kecil, kadang saka. Sebab apa? Orang perempuan biasanya jiwa dia suka dengan budak-budak kecil, bayi. Kalau selalu mimpi tu, jaga-jaga takut ada jin yang cuba dekati dia. Kerap mimpi lagu tu. Ini pun kerap tuan-tuan, mimpi hantu lah. Tuan-tuan mimpi hantu. Ada kawan saya dalam mimpi dia, hantu tu mai serang dia. Dia jampi, hantu tu lari. Bila dia terjaga, nampak kat tingkap yang hantu tu lari, asap. Nampak asap. Macam betul lah, yang dia bertempur tu betul, terbawa keluar tuan-tuan. Memang dalam hadis Nabi sebut, syaitan dia boleh masuk dalam mimpi kita dan dia boleh ganggu kita. Baik tuan-tuan. Jadi ni mimpi Nabi. Mimpi Nabi dia tak ada yang dua tu. Nabi tak ada mimpi basah. Sebab mimpi basah, yang mimpi keluar mani tu daripada syaitan. Nabi juga tak ada mimpi adrasu ahlam, mimpi sia-sia tak ada. Nabi ni mimpi jiwa Nabi bersih. Maka Nabi mimpi ada makna. Baik, jadi Nabi mimpi. Pertama, Nabi tengok ada lembu yang disembelih. Dan lagi satu, mimpi ni tak semestinya orang yang baik saja. Hatta orang yang bukan Islam pun dia boleh mimpi tuan-tuan. Macam kisah Nabi Sulaiman, kisah Nabi Yusuf tu. Kan raja tu yang mimpi. Raja tu bukan Islam. Raja tu, Firaun. Zaman Nabi Yusuf dah ada Firaun dah. Firaun tu, saya tak tahulah Firaun Tutankhamun ke, Firaun apa, yang mana wallahu alam. Tapi zaman Nabi Yusuf dah ada Firaun tu. Kan dia mimpi. Dia nampak 7 ekor lembu yang kurus makan 7 ekor lembu yang gemuk. Dia bukan Islam. Nabi Yusuf yang tafsirkan mimpi tu. Kan kemudian dia nampak 7 tangkai gandum yang apa, segar dan 7 tangkai gandum yang kering. Dia bukan Islam. Tapi dia tak boleh nak mimpi. Tapi dia duk tanya siapa boleh tafsir. Itu saya kata mimpi tu ada makna. Dia bukan Islam. Tapi mimpi tu mengganggu jiwa dia. Dia pelik. Unta apa, lembu yang kurus makan lembu yang gemuk. Dia bermain di fikiran dia. Lepas tu keluar Nabi Yusuf kan. Nabi Yusuf dia keluar daripada penjara. Sebab ada pembantu raja tu, dia tahu Nabi Yusuf dia pandai tafsir. Keluar Nabi Yusuf, Nabi Yusuf bagi tahu. Maksud dia apa? 7 tahun nak mai ni 7 tahun yang subur. Apa saja hasil tanaman yang kamu dapat, jangan makan semua, tinggal sikit. Sebab lepas 7 tahun yang subur ni akan main 7 tahun yang kemarau. Memang betul-betul jadi ya. Tapi bukan semua boleh tafsir. Ada orang yang Allah berikan ilham, dia mampu tafsir. Di sini lembu yang disembelih ni makna dia apa? Nabi tahu. Apa makna lembu yang disembelih ni? Baik. Kemudian sama juga isteri Nabi, dia bukan Islam tapi dia mimpi dah. Safiyah binti Huyai. Masa Nabi apa, dengan para sahabat tengah kepung benteng Khaybar. Kan nak bebaskan apa? Khaybar. Suami dia nama Kinanah bin Bishir. Suami kepada Safiyah binti Huyai. Safiyah binti Huyai nanti dia kahwin dengan Nabi SAW.
Nabi kahwin sebab Sofiah ni dia jiwa dia sedih sangat. Depan mata dia tengok ayah dia, suami dia, adik-beradik dia semua terkorban sebab Yahudi ni dia menentang Nabi dalam perang Khaybar. Jadi Sofiah binti Huyai ni sebelum waktu Nabi tengah kepung tu, benteng Khaybar tu, punca perang pun sama, depa yang mula dulu. Maka Nabi nak habiskan pemberontakan depa. Jadi tuan-tuan, bila dia mimpi satu malam, dia mimpi dia nampak bulan di langit turun masuk ke dalam rumah dia. Bulan di langit turun masuk dalam rumah dia. Cerita ni macam mana boleh tahu? Sebab bila dia kahwin dengan Nabi SAW, Nabi tengok muka dia ada kesan lebam. Muka Sofiah. Sofiah ni isteri Nabi yang paling cantik sekali. Nabi ada banyak isteri, yang paling cantik Sofiah binti Huyai, satu orang perempuan Yahudi, pure Yahudi, keturunan Nabi Harun alaihi salam. Jadi Nabi tengok muka dia kenapa lebam. Maka dia beritahu kat Nabi SAW. Waktu apa, sebelum Nabi datang tawan benteng Khaybar, dia mimpi bulan jatuh ke bumi masuk dalam rumah dia. Dia cerita kat suami dia, Kinanah bin Bishr, cerita dia nampak bulan masuk dalam rumah dia. Suami dia tampak dia kuat sampai lebab. Dan suami dia kata apa? Hang teringin nak kahwin dengan Muhammad. Yahudi tahu Nabi tu memang Nabi pun. Bila dia mimpi lagu tu, suami dia lempang tu. Suami dia kata, hang ni memang teringin nak kahwin dengan dia, kahwin dengan Muhammad. Dan takdir Allah, lepas suami dia terkorban, sungguh tuan-tuan, dia kahwin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak cerita ni, walaupun siapa, dia boleh saja mimpi itu memberi makna. Tapi memberi mimpi itu dia memang akan kita tertanya-tanya macam tu. Mimpi yang kita tertanya-tanya makna dia. Tapi kalau tuan-tuan mimpi, tuan-tuan tak ingat semalam aku mimpi apa tu, yang tu tuan-tuan tak payah ingatlah. Memang tak ada makna pun mimpi macam tu. Baik, kemudian itu yang pertama. Kulihat di mata pedangku ada yang sumbing. Pedang Nabi ada yang sumbing. Nabi nampak ada yang sumbing di pedang Nabi. Dan aku masukkan tanganku ke dalam baju besi yang kukuh. Nabi masukkan tangan Nabi dalam baju besi yang kukuh. Beberapa ekor lembu itu ditakwilkan dengan beberapa orang sahabat yang terbunuh. Nabi tahu ada sahabat Nabi yang syahid, dan ramai 70 sahabat Nabi yang syahid dalam medan Uhud. Mata pedang baginda yang sumbing ditakwilkan dengan keluarga baginda yang ditimpa musibah. Siapa dia? Hamzah. Nabi dah agak akan ada di kalangan keluarga Nabi yang apa? Yang akan terkorban. Nabi SAW, tuan-tuan, bila dia jadi pemimpin, waktu perang, tuan-tuan ingat perang Badar kan? Masa ketika mana dicabar oleh Utbah, Syaibah dengan Al-Walid, cabar lawan one by one. Nabi panggil siapa? Nabi panggil keluarga Nabi. Tak adalah Nabi nak lindung keluarga Nabi, jaga keluarga aku lah, biar orang lain mati dulu. Tak. Ketika dicabar oleh panglima Quraisy, Utbah, Syaibah dengan Al-Walid bin Utbah, Nabi panggil keluarga Nabi semua. Hamzah, pak saudara Nabi. Bangkit Hamzah, bangkit Ali pak saudara sepupu Nabi. Dan Abu Ubaidah bin Haris. Ubaidah bin Haris. Yang ni siapa ni? Pak menakan pupu Nabi. Dia pak menakan Nabi, tapi pak menakan pupu jauh sikit. Dan ketika bertarung ni syahid seorang. Abu Ubaidah bin Haris syahid. Kaki dia kena tebas. Baik. Jadi Nabi nampak dah akan ada di kalangan keluarga dia yang syahid. Kemudian, dan baju besi ditakwilkan dengan Madinah. Nabi nampak dah yang Nabi masukkan tangan Nabi ke dalam baju besi yang kukuh, maksud dia Madinah. Disebabkan mimpi inilah Nabi SAW berpandangan kita duduk bertahan di dalam Madinah. Sebab apa? Nabi masukkan tangan Nabi di dalam baju besi yang kukuh. Maka Nabi berpandangan kita bertahan di dalam Madinah. Kita tengok apa pandangan sahabat, tuan-tuan. Nak cerita betapa Nabi SAW ni syura tu, Nabi utamakan syura. Syura mesti diutamakan. Baik, kemudian, dan dia juga menjadi bukti, tuan-tuan. Kalau kita orang yang awam ni, tuan-tuan, kita orang awam, kalau kita mimpi, walaupun siapa dia mimpi, tuan-tuan, mimpi dia bukanlah boleh digunakan hujah untuk, dia bukan hujah. Mimpi bukan hujah, dia khabar gembira bagi seseorang. Baik, macam mimpi Nabi ni, Nabi ijtihad, tuan-tuan. Ni benda yang Nabi nampak. Tapi bila syura, Allah Ta'ala suruh syura, bincang dengan sahabat, keputusan syura, tuan-tuan. Seperti mana Allah Ta'ala sebut, wa amruhum syura bainahum. Dengan mimpi itu, baginda mengusulkan kepada para sahabat agar tidak perlu keluar daripada Madinah. Layu pandangan, jangan keluar daripada Madinah. Baik, cukup bertahan di Madinah sahaja kerana mimpi itu. Baik, kemudian
Jika orang-orang musyrik ingin tetap bertahan di luar Mekah, di luar Madinah tanpa mahu melakukan serangan, biarlah mereka buat demikian, kerana ia akan berlalu begitu saja. Nabi kata kita duduk di Madinah saja. Kalau mereka tak serang, biar kat mereka. Nanti bekalan mereka habis, mereka balik baik. Kemudian biarlah mereka buat demikian, kerana ia akan berlalu begitu saja. Jika mereka masuk ke Madinah, maka tentera muslimin akan menyerbu mereka dari arah hadapan, manakala kaum wanita pula akan melancarkan serangan daripada atap-atap rumah. Inilah buah fikiran Nabi SAW yang disampaikan para pengikut dia. Ini pandangan Nabi. Kalau mereka masuk, kita serang. Ada pun orang perempuan yang berada di atap-atap, mungkin boleh panah. Abdullah bin Ubay sangat setuju dengan pendapat ini. Abdullah bin Ubay tuan-tuan tahulah, ketua munafik nombor 1. Dia sangat suka dengan pandangan ni. Pasal apa? Senang. Duduk kat sini lagi senang, tak payah nak keluar perang. Kita tahu Abdullah bin Ubay ni kan masuk Islam lepas perang Badar. Dia tengok Nabi menang, dia rasa takut, dia masuk Islam pura-pura. Dia setuju dengan pendapat Nabi. Lagi sebab apa dia setuju? Yang mana pada ketika itu dia juga turut hadir dalam majlis mesyuarat, iaitu sebagai wakil daripada para pemuka Khazraj. Dia bersetuju dengan pendapat ini bukan kerana faktor strategi perang, tetapi agar memungkinkan baginya untuk menjauhi perang tanpa bersusah payah. Malah dia juga boleh menyelinap keluar tanpa diketahui oleh orang lain. Sebab tu dia suka pandangan ni. Senang nak lari, senang nak menyorok dalam rumah. Orang mana tahu dia duduk dalam rumah. Itu dia suka dengan pendapat Nabi SAW. Namun Allah berkehendak menunjukkan sikap sebenar Abdullah bin Ubay. Allah nak zahirkan. Abdullah Ubay ni munafik besar, beserta rakan-rakannya yang lain, di mana kekufuran dan kemunafikan mereka terlihat jua akhirnya. Dalam situasi yang sangat-sangat genting itulah orang-orang Muslim mengetahui ulal urar berbisa yang melinap di sebalik kepupuraan. Masa ni tuan-tuan, Allah Ta'ala nak zahirkan Abdullah bin Ubay dengan geng dia, yang mana satu munafik. Sebab tu dalam Quran sebut liyamizallahul khabisa minat tayyib. Jadi perang Uhud ni kadang kalau umat Islam menang dan kalah tuan-tuan, Allah Ta'ala nak membezakan antara yang baik daripada yang buruk. Kadang-kadang dia bila menang je, dia sama dengan Islam. Bila senang, dia bersama dengan Islam. Bila susah, dia lari. Bila kebenaran itu nampak menguntungkan dia, dia bersama dengan kebenaran. Bila kebenaran itu ada cabaran, menyusahkan dia, dia tinggal kebenaran, dia bersama dengan kebatilan. Jadi Allah Ta'ala nak membezakan mana yang betul-betul beriman, sahabat Nabi yang sebenar ni, mana munafik yang join dengan Abdullah bin Ubay. Baik, kemudian sekumpulan para sahabat yang tidak ikut serta dalam perang Badar sebelumnya mengusulkan kepada baginda agar keluar daripada Madinah. Ada sahabat Nabi yang dia tak ikut perang Badar. Pasal apa tak ikut perang Badar? Tuan-tuan ingat balik perang Badar dulu, Nabi keluar nak perang ke nak buat apa? Nabi keluar bukan nak perang. Nabi keluar nak sekat kafilah dagang Quraisy, Abu Sufyan tu. Sebab tu Nabi keluar 313 dan kelangkaan perang pun tak cukup. Keluar tu nak halang kafilah dagang. Yang mana kafilah dagang tu ada 40 orang Dan dia pun bukan ada senjata lengkap. Tu cukup 313, cukup nak tahan kafilah dagang. Tapi rupanya Abu Sufyan dia dapat lari. Dia hantar surat, Abu Jahal and the gang datang dengan 1000 tentera dia. Jadi patutnya bertemu dengan kafilah dagang, last kali bertembung dengan pasukan Abu Jahal. Itu yang jadi 313 lawan 1000. Sahabat Nabi yang tak ikut perang Badar sangat menyesal, sebab dia tak sangka nak jadi perang. Termasuklah yang tak pergi perang Badar ni, Usaid bin Hudair. Usaid bin Hudair dia sangat sedih, sebab dia tak tahu Nabi akan bertemu dengan pasukan musuh. Kalau dia tahu, dia ikut. Baik, jadi sahabat Nabi yang perang Badar tak dapat ikut pada tahun lepas, Ramadan 2 Hijrah, pada bulan Syawal 3 Hijrah ni diperminta Nabi kita keluar nak dapat kelebihan mati syahid. Bahkan mereka beria-ia benar di dalam mempertahankan pendapat ini, sehingga ada di antara mereka yang berkata, maka sebahagiannya sangat semangat, kita keluar lawan di hadapan, keluar lawan di luar kota Madinah. Wahai Rasulullah, sejak dahulu kami sudah mengharapkan hari seperti ini, dan kami selalu berdoa kepada Allah, sungguhnya tempat yang dituju telah semakin hampir. Keluarlah untuk menghadapi musuh-musuh kita, agar mereka tidak menganggap kita takut kepada mereka. Dia pun tak mau. Nanti kalau kita duduk di sini, kita bertahan, orang perempuan duduk atas bumbung tolong panah, seolah-olah orang Islam ni takut. Jadi dia pun tak mau. Dia pun tak mau umat Islam dipandang lemah. Ini dia pun mengusulkan pandangan pada Nabi SAW. Baik, kalau kita tuan-tuan biasanya pandangan hak senang lah kita suka tuan-tuan. Tapi ni orang nak mati syahid,
Orang panggil apa? Biarlah darah dia, jiwa dia menjadi bukti dia membela agama Allah. Ada orang dia macam tu, dia nak dia punya jiwa dan raga ni menjadi bukti dia membela agama Allah. Macam saya sebut kat tuan-tuan dulu kan, ada seorang lelaki yang makan dengan tangan kiri tu. Pada zaman Sayyidina Umar khalifah, dia makan dengan tangan kiri. Sayyidina Umar tegur dia, "Wahai hamba Allah, makan dengan tangan kanan." Dia kata kat Sayyidina Umar, "Tangan aku sibuk, tangan kanan aku sibuk." Sayyidina Umar marah tuan-tuan, kita tegur elok-elok, makan dengan tangan kanan, dia makan dengan tangan kiri. Bila Sayyidina Umar tegur, dia kata tangan aku sibuk. Lepas tu dia makan dengan tangan kiri juga. Tak apa, Sayyidina Umar tak apa. Nanti Sayyidina Umar nak jumpa dia, habis semua Sayyidina Umar jumpa dia. Sayyidina Umar kata, "Wahai pemuda, tadi aku kata pada engkau supaya makan dengan tangan kanan, sunnah Nabi. Kau kata kau tangan kanan kau sibuk." Dia keluarkan tangan dia, putih. Tangan aku ni putih di jalan Allah. Dia tak mau bangga, orang ramai-ramai dia tunjuk, "Oh, tangan aku putih di jalan Allah." Dia tak mau. Tangan ni putih antara dia dengan Allah, bukti dia membela agama Allah, bukan nak bangga-bangga. Betul nak tunjuk ke orang ni. Bukan nak bangga-bangga, biar ini rahsia antara dia dengan Allah. Tu dia kata tangan kanan dia sibuk, tangan kanan dia tak ada. Dia simpan di sisi Allah dah, bukti dia membela agama Allah. Jadi ada orang dia nak begitu, biar jiwa dan raga dia menjadi bukti dia membela agama Allah. Baik, kemudian di antara tokoh pahlawan yang sangat berhajatkan supaya tentera muslimin keluar daripada Madinah ialah Hamzah bin Abdul Muttalib. Dia sebut yang paling nak sangat adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Bukan ingkar pada Nabi. Ini kan mesyuarat. Bila mesyuarat, masing-masing keluarkan pandangan. Nabi bagi pandangan, tuan-tuan bagi pandangan. Bila mesyuarat begitu. Kalau sahala, bukan mesyuarat tuan-tuan. Keputusan mutlak. Keputusan adalah mu'tamad. Bila apa? Pengurusi pegang, keputusan saya adalah muktamad. Ni bagi pendapat, ni semua tak boleh pakai. Pendapat saya muktamad. Dia tak jadi mesyuarat. Jadi mesyuarat ni kena bincang. Last sekali kena cari yang terbaik. Bila dah sepakat cari yang terbaik, kena hati terbuka tuan-tuan, terima dengan seadanya. Begitu nama mesyuarat. Jadi Hamzah ni Hamzah ni pahlawan. Di antara sahabat Nabi yang terkenal dengan Asadullah, singa Allah, handal tuan-tuan. Orang jenis pantang mengalah tuan-tuan. Dalam perang perang Badar, kan Safa ingat Umayyah bin Khalaf, dia tanya dekat Osman bin Affan, siapa lelaki yang meletakkan burung kawasyawari di dada dia. Sebab dia tak nampak, dia tutup rapat. Umayyah bin Khalaf nampak seorang lelaki dalam tentera muslimin yang paling gagah dan perkasa. Orang yang bertemu dengan dia mati. Siapa berhadapan dengan dia mati. Cukup handal. Maka Osman bin Affan kata itulah Hamzah. Dia lain pada orang, dia bulu burung di dada dia. Jadi bila dia berjalan tu, siapa bertemu dengan dia habis. Itu yang waktu dalam perang Uhud dia kena serang hendap nak bunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi Hamzah ni memang darah pahlawan. Jadi dia rasa macam bertahan di Madinah ni tak sesuai dengan keberanian dan kepahlawanan. Maka dia kata kepada Nabi SAW, ini pandangan dia, tengah mesyuarat, masing-masing keluarkan pandangan. Baik, kata Hamzah bin Abu Talib menggantungkan pedang. Dia berkata kepada Nabi SAW, demi yang menurunkan Alkitab kepada engkau, ini demi Allah yang menurunkan Alkitab kepada engkau, aku tidak akan memberi makan sehingga dapat membunuh mereka dengan pedang aku ini di luar Madinah. Aku takkan beri makan pada siapa pun sehinggalah aku dapat bunuh dengan pedang aku ini di luar Madinah. Di dalam masalah ini Nabi SAW sanggup mengabaikan pendapat baginda sendiri kerana mengikuti pendapat majoriti. Ada ramai pendapat dan perkara syura, Nabi utamakan pendapat majoriti. Baik, maka baginda telah menetapkan untuk keluar daripada Madinah dan bertempur dengan tentera Quraisy secara terbuka. Terutamanya bila dengar kata-kata semangat daripada Hamzah bin Abdul Muttalib yang kemudiannya akan syahid nanti tuan-tuan. Baik, kemudian pembahagian pasukan dan berlepas ke medan perang. Rasulullah mendirikan sembahyang Jumaat dengan orang-orang muslim, menyampaikan nasihat dan perintah kepada mereka dengan penuh semangat, memberitahu bahawa kemenangan pasti di tangan selagi mereka sabar, serta memerintahkan agar bersiap sedia. Kemenangan berserta dengan sabar. Ada hadis yang disebutkan, inna nasra ma'as sabri, kemenangan itu bersama dengan sabar. Wa innal faraja ma'al karbi, kesenangan itu bersama dengan kesusahan. Wa inna ma'al usri yusra, dan setiap yang susah itu ada kesenangan. Betul, Nabi sebut ni betul tuan-tuan. Macam tuan-tuan duduk sekarang ni dalam masjid,
Tuan-tuan pernah lalui kan satu saat yang sangat susah. Sangat susah. Tapi alhamdulillah tuan-tuan sekarang ni tuan-tuan duduk dalam masjid, tuan-tuan okey tuan-tuan. Mungkin ada setengah orang dia pernah bergaduh dengan bini dia, sangat teruk. Sampai tahap dia rasa dia tak ada peluang lah nak baik dengan bini dia. Tapi dia sabar sikit. Sabar sikit tuan-tuan. Lalu dengan bini dia pun okey. Tidak, dia pun okey. Dia pun bahagia je. Ada setengah orang bila dia bergaduh dengan bini dia, dia tak sabar, dia cerai talak 3. Ada. Kemudian hidup dia jadi susah. Tuan-tuan sabar sikit. Yang tuan-tuan rasa macam tak boleh baik, rupanya boleh baik, okey je. Kan ada orang yang saya pernah dengar cerita di belah Penaga dia kahwin dengan bini dia, gaduh, cerai talak 3. Dah cerai talak 3, diupah kawan dia. Jadi apa? Cina buta lah, Cina buta. Ya dah talak 3 mana boleh kahwin, kena kahwin dengan orang lain dulu, cerai baru boleh kahwin. Tak apa, bila bini kawan dia kahwin dengan bini dia, dia benarnya tak boleh, haram, dosa besar. Kahwin ni tak boleh tuan-tuan. Nabi dilaknat lah. Kahwin mesti untuk apa? Allah jadikan ketenangan dan kedamaian. Itu kahwin. Sebab tu kahwin dengan tujuan supaya dia boleh kahwin balik dengan bini dia, haram dan dilaknat. La'anallahu muhallil wa muhallalah. Allah laknat orang yang menghalalkan yang dihalalkan, dilaknat. Apatah lagi orang kahwin sekejap, kontrak nak semata-mata seks, lagilah dilaknat tuan-tuan. Ini kahwin nak bagi halal kawan tu pun tak boleh. Kahwin ni litaskunu ilaiha, Quran sebut, supaya kita tenteram dan damai dengan isteri kita. Itu tujuan dia. Baik. Jadi tuan-tuan, last sekali bila kawan dia kahwin dengan bini dia mengandung. Kawan dia pun syok dengan bini dia pun syok dengan kawan tu, dia pun buat pelari bini tu, pergi duduk belah burun kot, lari duduk sana. Jadi gila laki dia tuan-tuan, gila tu. Kalau lah hang bergaduh dengan bini hang, masa bergaduh hang sabar sikit. Tak, sabar sikit. Seperti tuan-tuan, mungkin tuan-tuan pernah bergaduh, mungkin saya tak tahu, mungkin tuan-tuan pernah bergaduh dengan bini tuan-tuan, tuan-tuan rasa macam tak ada peluang. Tapi bila tuan-tuan sabar sikit, sekarang tuan-tuan baik je dengan bini tuan-tuan. Balik sembang baik, senyum, makan sekali, tidak kan. Tapi bila kita tak sabar, dia jadi karut lah. Ada orang dia marah kat orang, marah sungguh, rasa nak pergi bunuh dia. Tapi dia sabar, tak apalah, dia okey. Tapi kalau dia tak sabar, dia ambil pang, dia pergi letak kawan tu, dia pun kena hukum gantung. Tak. Hang sabarlah Ustaz. Itu je hidup ni. Sabar Ustaz. Bila tu sabar tak, tuan-tuan boleh duduk. Banyak dah tuan-tuan lalui dalam hidup tuan-tuan. Tapi dengan tuan-tuan berkat sabar sikit, tuan-tuan boleh hidup maintain tuan-tuan. Ada orang kan dengar dulu, suami dia di Kelantan, suami dia nak kahwin nombor 2. Lepas tu dia simbah asid di muka laki dia. Kan dah masuk penjara. Betul tak? Susah. Betul Nabi sebut, sesungguhnya kemenangan itu bersama kesabaran. Sabar Ustaz. Banyak benda dalam hidup kita ni, kita sabar Ustaz, hidup kita menjadi lebih baik daripada kita bertindak di luar kesabaran. Saya yakin tuan-tuan boleh duduk sekarang ni kerana tuan-tuan sabar. Kalau tuan-tuan tak sabar, tuan-tuan bertindak, banyak benda tuan-tuan ikut sifat kita yang marah dan sebagainya, kita tak duduk di sini. Mungkin kita duduk penjara tuan-tuan. Mungkin kita pun dah kena gantung tuan-tuan. Baik tuan-tuan, kemudian baik, memberitahu kemenangan pasti baik. Kemudian merintahkan mereka bersiap sedia menghadapi musuh. Apa yang disampaikan oleh baginda ini disambut gembira oleh semua orang. Orang-orang sudah menunggu-nunggu Nabi SAW yang belum keluar daripada rumah. Sa'ad bin Mu'az dan Usaid bin Hudair, 2 orang ni lah, berkata kepada mereka, rupanya kamu telah memaksa Nabi. 2 orang sahabat ni bagus. Dia beritahu kat sahabat lain, hampa ni mungkin paksa Nabi kot. Patutnya Nabi dah bagi pandangan bertahan dalam Madinah, kita terimalah. Jadi dia, Usaid bin Hudair dengan Sa'ad bin Mu'az kata, mungkin kita dah paksa Nabi. Kemudian masalah ini diserahkan pada Nabi. Jadi dia pun buat keputusan balik. Sahabat semua rasa bersalah, kita buat keputusan balik lah. Macam tadi seolah-olah kita paksa Nabi terima pandangan kita. Dia pun menyatakan pandangan dan Nabi ambil pandangan dia pun. Kemudian dia pun rasa bersalah. Adakah kita telah menyebabkan Nabi ubah pandangan? Setelah baginda keluar daripada rumah, dia pun nak tunggu ni, dia pun nak bagi tahu kat Nabi, dia pun nak serah balik, terpulang pada Nabi, kan taat dia. Bagaimana keputusan Nabi, nak keluar ke nak duduk dalam Madinah, kita ikut dia. Maka mereka berkata, sahabat Nabi semua sebut kat Nabi, wahai Rasulullah, bukan maksud kami untuk menentang engkau, bukan nak memaksa engkau. Berbuatlah apa saja menurut kehendak engkau. Walaupun Hamzah sebut dengan semangat, bukan nak paksa, ni pandangan. Kemudian sahabat kata, terpulang pada Nabi SAW. Bagaimana Rasulullah buat, itu keputusan Nabi SAW. Apa kata Nabi? Jika memang engkau lebih suka untuk menetap di Madinah, maka lakukanlah. Wahai Rasulullah, kalau Rasulullah nak duduk menetap di dalam Madinah, bertahan dalam tu, buatlah.
Dia bertaat pada Nabi SAW. Baginda menjawab, apa kata Nabi? Tidak selayaknya bagi seorang Nabi apabila sudah mengenakan baju besinya, maka meletakkan semula hingga Allah membuat keputusan antara dirinya dengan musuhnya. Habis tuan-tuan. Akan datang baginda membahagikan pasukan musuh menjadi 3 pasukan. Ini prinsip tuan-tuan. Nabi bila dah pakai baju perang, dia takkan letak, sehingga sama ada menang ataupun kalah. Itu Nabi tuan-tuan. Itu panggil apa? Maruah, prinsip Nabi. Dah pakai baju perang, dia takkan letak balik dah, sehingga Allah Ta'ala memutuskan kemenangan bagi pasukan yang mana. Itu yang Nabi dah ambil keputusan dia mutlak, iaitu kita keluar ke kota Madinah dan bertempur di medan Uhud. Habis tuan-tuan. Akan datang kita sambung di baginda membahagikan pasukannya menjadi 3 pasukan tentera. Nabi bahagikan pada 3 pasukan tentera. Jadi cukup salah itu tuan-tuan, saya mohon maaf oleh kurangan dan sebagainya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma tafarraqana ba'da tafarraqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyyan wa la mahruman wa la matruda wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahil alamin.